pengertian-Mu sehingga kami teguh atasnya. 只有神赐下智慧，好叫我们能够看到神的教导。 Dan kami memohon urapan Roh Kudus atas setiap kami. 祈求圣灵与我们每一个人在一起帮助我们。 Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 这是我们的祷告，祈求祷告奉主耶稣基督圣名。 Amin. 阿门。 Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari Injil Markus pasalnya yang pertama. 我们一起来翻开圣经，我们来看马可福音第1章。 Ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-39. 马可福音第1章，我们从第29节到39节。 Akan dibacakan ayat 29 sampai dengan 34 dalam bahasa Indonesia, 35 sampai dengan 39 dalam bahasa Mandarin. 29到34节呢，我们将用印尼文念，然后接下去的用中文。 Saya memulainya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. 35节，次日早晨天微亮的时候，耶稣起来到旷野地方去，在那里祷告。西门和同伴追了他去，遇见了就对他说：“众人都找你。”耶稣对他们说：“我们可以往别处去，到邻近的乡村，我也好在那里传道，因为我是为自私出来的。”于是，在加利利全地进了会堂，传道赶鬼。 Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. 大家好。 Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah Tuhan hadir di tengah hidup yang getir. 今天我们的主题就是我们在苦读的时刻，神与我们同在。 Saudara, saya ingat tahun 99 sampai 2000 saya praktek 1 tahun di gereja Kalam Kudus Jayapura. 我记得在我实习在这个加亚布拉的那个圣道堂那里的时候，我们实习1年。 Lalu seorang majelis yang bernama Edi Pranata mengajak saya dan seorang teman untuk pergi ke rumah sakit membagi Alkitab dari Gideons. 然后呢，有一位执事呢，就邀我和另外一个同工到医院去分发单张。 Kami datang ke beberapa rumah sakit lalu membagi-bagikan Alkitab, kemudian berdoa untuk orang-orang yang ada di bangsal tersebut. 所以呢，我们就去了几处的医院，特别是在那一些大的病房那里分发这个福音单张。 Setelah kami kunjungi, kami tiba terakhir di rumah sakit pemerintah di Dok 2, tepatnya di Jayapura. 后来呢，我们就进到了这个政府的医院，在加亚布拉那里有2处的政府医院。 Lalu setelah kami bagikan di satu bangsal, saya diminta oleh Pak Edi Pranata untuk memimpin di dalam doa. 然后呢，我们分发完了福音单张，就邀请他们跟我们一起祷告。 Di dalam rumah sakit itu ada banyak saudara-saudara dari berbagai iman, tetapi kami mengajak mereka bersama-sama berdoa. 在医院呢，那里的病人呢有各种宗教的人，可是呢，我们邀请他们跟我们一起用基督教的方式来祷告。 Lalu saya ajak mereka menyanyikan lagu Allah Kuasa melakukan segala perkara. 之前呢也邀请他们跟我们一起唱诗歌，就是那首神他有大能力，能够解决或者是帮助我们在各方面的事情上。
Setelah doa selesai, kami berpamitan dan balik. 祷告完毕之后呢，我们就告辞要回去。 Tetapi saya sungguh merasakan bahwa Tuhan bekerja pada waktu kami melakukan pelayanan itu. 可是当我们在那里服侍那里的病人的时候呢，我实在感受到神的能力与工作就在那里进行。 Lalu esoknya saya mendapat berita bahwa ada seorang saudara yang berbeda iman dengan kita. Sesudah kami berdoa, dia melihat Tuhan Yesus menurutnya dan dia dipulihkan saat itu katanya. 隔天当我们没有在那个医院，我在外院的时候，我听到了一个消息，就是我们服侍的时候有一个异教的人，他却在我们服侍的时候看到主耶稣，而且他就改信了基督教。 Dan anehnya dari subuh sampai dengan menjelang pagi, dia bisa menyanyikan lagu-lagu Kristen dan para pasien yang lain pun juga kaget dan menanyakan kepada dirinya dan dia menjelaskan apa yang ia rasakan saat itu. 而且呢，有一件事情非常奇妙的，就是他从早一直到晚唱了很多首的基督教诗歌，而且别人听了很惊讶，就问他，他就做见证。 Keluarganya yang ikut juga pun kaget dengan peristiwa itu. Dokter memeriksanya dan betul dia mengalami kesembuhan dan mereka pulang ke daerah transmigrasi namanya Nimbokran. 无论是家人，无论是医生，他们都检查了，发现他真的是好了，然后他就可以出院，回到他原本的那个住宿的地方，就是在 Lipogram 那边。 Informasi ini saya tahu kemudian dari seorang famili saya yang sakit juga di ruangan yang sama, tetapi saya waktu itu tidak mengenalnya. 这个消息呢，我是从我另外一个亲戚，他当时也在医院那里生病，在那里疗养。然后呢，我虽然不认识那个得救的那个弟兄，我却从他那里听到了消息。 Yang ingin saya katakan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara lewat cerita ini adalah bahwa Tuhan Allah itu tetap berkuasa dan masih berkuasa. 借着这个消息跟大家分享，就是要我们能够看到，知道今天神还施行他的能力，而且他一直都是大有能力的上帝。 Tuhan Allah tetap berkuasa dan patut diandalkan dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai umat yang percaya kepadanya. 所以呢，我们每一个信徒在我们人生路途当中，无论是任何的状况，我们都可以依靠相信上帝。 Saudara, ini bukan berbicara tentang siapa yang berdoa dan siapa yang merasakan, tetapi kuasa Tuhan itu selalu nyata. 所以呢，并不在于是谁祷告，是谁接受或者是听到，可是神的能力，他有这个主权能拯救人。 Saya katakan ini karena terkait dengan bagian firman Tuhan yang kita baca, yaitu sehubungan dengan Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan juga banyak orang. 就是呢，我们也是从刚才我们读的经文那里可以看到，主耶稣医治了西门的岳母，然后还有其他的众人。 Kalau kita sama-sama jujur, kita tahu bahwa penderitaan sakit penyakit itu hampir setua usia kehidupan manusia di muka bumi. 坦白的说，我们每一个人都知道，这个疾病与人伴随着一生之久。 Sejak manusia jatuh di dalam dosa, hukuman untuk hidup di dalam berbagai-bagai penderitaan telah dijatuhkan oleh Tuhan atas hidup kita sebagai ciptaannya. 自从人类犯罪，神就已经惩罚人，直到他将面对各种各样的困难以及病。 Jadi tidak heran Bapak Ibu dan saya membaca bagian ini menemukan bahwa ada banyak orang sakit yang datang menjumpai Yesus untuk Yesus memberikan kesembuhan kepada mereka. 所以呢，从刚才我们读的那段经文里面，我们就会看到有许多的人，他们来追随主耶稣，因为他们生病，他们希望得到医治。 Di ayat 32 mencatat, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. 说到天晚日落的时候呢，有人带着一切害病的和被鬼附的来到耶稣跟前。 Ayat 33 mengatakan, maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. 第33节说，合城的人都聚集在门前。 Bapak Ibu dan saya bisa membayangkan bagaimana orang begitu antusias ingin mendapat sebuah kesembuhan mujizat dari Yesus yang hadir waktu itu. 所以呢，我们可以想象，当时
一个城市所有的人，他们都是那么的热忱的，希望能够看到、见识到主耶稣行神迹。 Ini bisa menggambarkan bahwa pada masa dulu peralatan medis bahkan dokter juga tidak secanggih seperti hari ini. 也可以说，当时呢，这个医疗的知识，还有医生，各方面的科技，也不像目前现在那么的进步。 Jadi Bapak Ibu dan saya bisa melihat bahwa bagaimana terjadi kesibukan dan banyak orang berada di depan pintu rumah Petrus untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus. 所以呢，可以理解的就是有许多的人，他们都拥挤的在这个西门的门前，他们很想看到这个医治的过程。 Ada seorang penafsir mengatakan kota Kapernaum ini kota yang kecil tetapi banyak orang di sana. 曾经有人描述过这个加百农这个城市虽然很小，可是呢人口却非常的多。 Mereka baru saja mendengar Yesus mengusir roh jahat dari orang yang dirasuk di ayat 21 sampai 28. 所以呢，这个城里的人，他们刚刚听到消息，就是主耶稣能够赶鬼。 Jadi mereka datang ke rumah Petrus karena ingin melihat Yesus dan juga membawa famili mereka untuk mengalami kuasa dari Tuhan. 所以呢，他们就很渴慕的来到这个西门的家，他们也把一些生病的人带到那里去。 Jadi karena Bapak Ibu dan saya baca Markus ini adalah penulis yang mendapat cerita dari Petrus. 所以我们知道写这个马可福音的呢，他的这些信息呢是来自彼得告诉他的。 Maka kisah yang diceritakan di sini waktu menjelang malam orang banyak datang, Yesus memberikan kesembuhan, itu adalah laporan langsung dari Petrus kepada Markus untuk menulisnya. 所以呢，是彼得自己亲自的感受到，也见识到这个已经天要晚了，太阳要落山了，然后他把这个确实的时间告诉写书的这个福音书的人。 Jadi Petrus melihat bagaimana Yesus berdiri di tengah-tengah orang banyak, lalu melakukan mujizat, kemudian mengusir setan dari banyak orang yang mengalaminya. 所以呢，彼得亲自亲眼的看到主耶稣站在当中，怎么样的医治那些生病的人。 Dan di sana dicatat bahwa di ayat 34, Yesus menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. 所以呢，很清楚的就说明，在34节，主耶稣治好了许多害各样病的人，又赶出许多的鬼，不许鬼说话。 Bapak Ibu ini karena bicara tentang menyembuhkan orang dari sakit dan juga kuasa setan, saya tertarik untuk menganalisa istilah menyembuhkan. 当我们谈到关于治病还有赶鬼，我就很想分析关于医治的过程。 Ternyata istilah menyembuhkan ini sama dengan sebuah terapi. 这里所谓说治好呢，就等于是一个医疗。 Jadi ini hanya sebuah kesembuhan yang dipulihkan dan tidak terlalu sulit bagi Yesus. 所以对主耶稣来说，这个医治的过程并不困难。 Kesembuhan ini tidak berarti orang ini tidak akan sakit kembali atau tidak berarti orang ini tidak akan mati lagi. 主耶稣当时的医治，可是他们得到痊愈，并不表示说他们就永远不会再生病，或者就不会再面临死亡。 Karena itu istilahnya adalah ini semacam sebuah terapi saja di tangan Yesus. Orang bisa pulih hari ini, tetapi beberapa waktu kemudian sakit pun bisa dia alami 所以 olehnya. 呢，这个治好的这个字呢，它的原文，它的意思解说就是，当时主耶稣就医治，然后在那个时刻，他们就被治好了。 Jadi contohnya Bapak Ibu merasa sakit, kita berdoa, kemudian kita disembuhkan oleh Tuhan. 就好像当我们生病的时候，我们祷告，然后呢，神就医治我们。 Tapi beberapa tahun kemudian kita bisa sakit kembali. Itu maksudnya. 然后呢，几年之后，我们也又会再生病，所以那个医治的意思就是这个。 Karena itu kesembuhan yang Tuhan beri ini tidak untuk Tuhan menghentikan satu hukum dalam dunia ini, yaitu manusia pasti mengalami penderitaan karena jatuh di dalam dosa. 所以呢，这个医治的过程呢，并不是说砍断人的所受到的咒诅和惩罚，因为人在这个世界上活着，就是会以疾病或者各样的苦难挣扎。 Tuhan menyembuhkan orang ini
sesudah sembuh, satu waktu akan sakit kembali. Karena Tuhan tidak bisa membatasi hukum pada diri manusia. Dia pasti mengalami sakit dan kemudian kematian satu waktu. 因为神在当时医治了这个人，神的那个所做的事情，并不说就是把之前所给的那个咒诅砍断。 Itu sebabnya kesembuhan yang Tuhan kerjakan di sini adalah kesembuhan yang bisa menolong untuk beberapa waktu saja. 所以当时主耶稣所给的帮助呢，只不过是在一个特定的时间、有限度的一个时间里。 Yang dalam arti bahwa sepanjang kita hidup di muka bumi ini, kita akan mengalami berbagai macam pergumulan, persoalan hidup. Datang kepada Tuhan bisa Tuhan tolong, tetapi kita akan mengalami pula hal-hal yang buruk juga. 所以呢，现实的情况就是我们面临困难的时候来到神的面前，神就在那个时刻给我们帮助，然后之后呢，我们也可能会再遇到困难。 Artinya bahwa di dalam segala pergumulan kita di hadapan Tuhan, Tuhan bisa menolong. Tetapi selama kita masih di dunia ini, kita akan mengalami berbagai tekanan dan beban hidup. 所以，虽然当我们来到神的面前，他会帮助我们，可是之后我们也会因为活在这个世界上，总是有生活上的负担与困难。 Karena itu waktu Yohanes Pembaptis mengutus murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang itu ataukah harus kami menanti orang lain? 所以，施洗约翰就差派他的门徒去问主耶稣：“你就是我们所等待的，或者是我们正在其他的人？” Yesus berkata, pergilah kepada Yohanes Pembaptis dan katakan kepadanya, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. 所以耶稣就吩咐他们回去，告诉施洗约翰传出你们所听的和所看见的。 Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir. 瞎子可以看见，瘸腿的可以行走，大生大麻风的得到医治， Orang mati dibangkitkan, 死了的人得到复活， dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. 贫穷的人有好福音给他们听。 Lalu Tuhan Yesus memasukkan satu kalimat yaitu, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 然后主耶稣再加上一句，就是那些并不因为我而失望的人，他们是有福的。 Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, sepanjang kita hidup di tengah dunia ini, kita akan mengalami pertolongan Tuhan di saat kita mengalami sulit. Tetapi kita juga akan jatuh kembali di dalam kesulitan yang lain. 所以呢，当我们活在世界上，我们总是会有遇到困难，祈求神的帮助，神会帮助我们。可是以后我们也还会遭遇到别的问题。 Namun kalimat Tuhan bagus dikatakan di sana adalah, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 但是呢，接下去主耶稣说的话也要经常的提醒我们，就是我们紧紧的依赖神，不会因他而丧气的话，我们就是有福气的人。 Bapak Ibu dan saya percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, Juru Selamat kita. 我们相信的是主耶稣基督是我们的神，我们的救赎主。 Saat kita mengalami pergumulan yang berat, kita datang kepada Tuhan, minta Tuhan membebaskannya. 当我们遇到困难的时候，我们来到神的面前，他就给我们释放。 Tuhan bisa melakukan hal itu dalam kehidupan kita. 他能够在我们的生活上能够给我们帮助。 Tetapi di satu waktu yang akan datang, kita bisa mengalami pergumulan ataupun beban yang sama. 但是在往后的时候，我们也还会遭遇到同样的问题与困难。 Kita bisa mengalami sakit, lalu Tuhan berikan kuasanya, kita sembuh dari penyakit yang mematikan itu. 也许是疾病但是神能够医治那个疾病。 Tetapi kita bisa kembali merasakan sakit yang sama di kemudian hari dan mengalami hal yang menyesak hidup ini. 然后往后呢，我们也还会犯同样的疾病，我们也会感受到痛苦。 Tetapi Tuhan berkata adalah, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. 但是主却提醒我们，我们若是不成为非心人，就依靠他，就是有福气的人。 Saudara, karena itu saat kita dalam pergumulan hari ini, esok dan seterusnya juga pergumulan lain sedang menanti kita. 就是今天我们在困难当中，明后天还有以后，还有各种各样的难题会临到我们的身上。 Tuhan tidak bisa melawan satu hukum yang Dia sudah tetapkan, yaitu manusia jatuh di dalam dosa sepanjang hidup pasti akan mengalami hal-hal yang menyulitkan dan menyakitkan hidupnya akibat dari dosa. 因为人犯罪，因为罪的缘故，神惩罚人，直到人遭遇到这个罪恶的咒诅，以至于神并没有把这个咒诅拿掉。
Karena itu yang berbahagia adalah mereka yang tidak kecewa dan menolak Yesus Kristus itu. 所以呢，最重要的就是不要丧气，不要离开神，永远的紧紧跟随他。 Mazmur 23 berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. 就好像诗人在诗篇23篇说：“虽然我经过死荫的幽谷，我也不害怕， Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. 因为你与我同在，你的杖、你的竿都安慰我。” Pemazmur juga merasakan susah dan bergumul dengan hidupnya. Tetapi dia tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengannya. 诗人也感受到在他的生活上有许多的困难，可是他能够感受到耶和华与他同在。 Hari ini Bapak Ibu yang hadir di tempat ini tentu punya persoalan pergumulan yang berbeda-beda. 所以今天我们在座的每一个弟兄姐妹们，每一个面对不同的样的问题。 Mungkin ada yang datang dengan hati yang kecewa, hati yang sedih dan pedih. 也许我们当中有人遇到一些伤心、失望的事情， Mungkin ada yang datang dengan penyakit yang ada pada diri sendiri. 或者身体被疾病所缠绕， Ada yang datang juga mungkin dengan ketakutan akan hidup ini. 也可能在生活上有一些令你感觉到惧怕的事， Ada yang juga mungkin mengalami kesulitan kehidupan dari faktor-faktor yang lain. 或者是因为其他的因素使你感到非常的困难。 Pada waktu kita berlari kepada Tuhan, kita bisa mendapat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. 可是当我们来到神的面前，他必定给我们帮助，给我们力量。 Tetapi Tuhan berkata bahwa berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. 但是主耶稣说，那些不会因为失望或者是接近主的人，他们是有福气的。 Saudara, jalan hidup ini adalah jalan yang kadang ada terjalnya. 虽然我们的生活上有高谷也有低谷， Jalan yang kita tidak duga, kita bisa mengalami sebuah turunan yang begitu terjal dan tajam. Susah kita prediksi. 突然间也许我们会掉在这个深渊里面，是我们意料不到的那些困难。 Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak kecewa dan menolak aku. 可是神的话语却再次告诉我们，不要因为我们在困难中我们离开或者是失望。 Saudara, di dalam perjalanan hidup saya melayani Tuhan, saya pikir hal ini adalah hal yang relevan untuk hidup kita sebagai orang Kristen. 根据我自己本人的经历，在服侍神的一切过程中，我也觉得这个消息对我也非常的有关系。 Yang patut kita pegang dan kita miliki penuh adalah tidak pernah menghujat dan menolak Yesus Kristus yang kita imani itu. 所以呢，最主要的就是在遇到各种各样的困难的时候，我们的口千万不要说出亵渎神的话。 Air mata, kekecewaan, pedih, perih, sakit, berbagai musibah, kita tidak akan hindari dalam dunia ini. 在生活上，我们一定会面到各种各样的伤心、眼泪、失望。 Sakit, penyakit, pergumulan yang berat kita tidak akan pernah menampik, itu akan ada. 我们绝对不能够逃过疾病或者是各样的负担。 Tetapi yang sangat diberkati adalah mereka yang tidak pernah kecewa dan menolak Yesus. 但是虽然这些种种的问题来到，我们永远不离开神，那个才是有福 Orang 气 yang di 的人。 tengah-tengah kesulitan dan pergumulan apapun, dia tetap berpegang pada Kristus meskipun jalan itu sangat sulit dan penuh dengan derita. 虽然生活非常的困难，非常的面对各种各样的挫折，可是永远不要离开神。 Tuhan tahu bahwa pemulihan-pemulihan yang ia berikan, tidak ia menyangkali akan ada kematian dan kesengsaraan juga yang datang pada diri kita sebagai manusia berdosa. 神知道我们是犯罪的人，我们也会面对这个死亡与疾病与困难。 Tetapi yang utama dan terpenting di situ adalah setiap kita yang pegang erat Tuhan itu dan tidak pernah kecewa kepadanya, meskipun kita mengalami jalan yang terjal dan sangat pedih. 但是最主要的就是我们的态度，就是紧紧抓住神的应许。虽然遭遇到困难，可是我们永远不要离开神。 Saudara, pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab telah membuktikan hal itu. Bahwa hidup yang penuh dengan berbagai tekanan, namun mereka tetap setia kepada Tuhan sampai ajal hidup menjemput mereka. 我们也可以见证到，在圣经中有许多的伟大的人物，虽然他们生活上遭遇到各种各样的困难，可是他们永远没有离开神，一直到他们死亡的那一刻。 Hidup kekristenan kita sudah terlatih dengan kepahitan hidup. Dan itu hal yang biasa, tidak boleh kecewa kepada Kristus meski jalan itu adalah sesak dan menyesakkan.
虽然基督徒的生活也会遭遇到许许多多的困难与重担，可是呢，永远不要离弃神。Di sebuah pinggiran di Danau Sentani, sebuah rumah, ruang tamu yang berukuran 2x2, kamar juga berukuran 2x2. 我要说到，就是在圣丹尼的那个湖边有一个很小小的房子，有一个很小的床。 Dapurnya yang kecil, hidup sepasang suami istri yang masih muda dengan 3 orang anaknya. 这个房子又小又简陋，然后有一个小小的厨房，可是却获了一家口人。 Anak-anak mereka biasa pergi bersekolah jalan kaki 15 kilo, pulang 15 kilo, jadi total 30 kilo hanya jalan kaki karena orang tua tidak mampu membiayai ongkos. 这个家庭有3个孩子，他们去上学都是要步行去和来回呢，就是要走30公里。他们没有钱，没有机会能够坐其他的交通工具。 Mendengar kisah yang pedih ini, tahun 2016 saya yang berlibur dengan keluarga ke Jayapura, kami datang mengunjungi keluarga ini. 因为我听到了他们的困难，所以在2016年我刚好到加亚波拉那里度假的时候呢，我就去探访这家口。 Suaminya yang kakinya bengkak, lalu tidak bisa berjalan, terbaring, istrinya hanya duduk di sampingnya. Kami berempat, saya dan istri 2 anak kami menemui mereka di rumah sederhana itu. 在他们非常简陋的房子，我看到这家的这个男主人生病，他的脚肿了，不能够起来，他的太太就站在旁边陪伴他。 Mereka hanya berkebun dan makan dari hasil kebun itu yang ada di halaman rumah. 在他们家里附近那里有一些田地，他们就靠在田地里所生出来的那些田产过活。 Karena melihat kondisi mereka yang sangat memilukan, saya tidak mampu menahan air mata saya. 看到他们生活的那么的穷困呢，我实在的非常的不忍心，而掉下了眼泪。 Mereka malu-malu dan nunduk, saya pegang pundak dari suaminya dan istrinya, lalu kami berdoa dan saya sedikit bagi berkat dengan mereka. 我就拍拍他们的肩膀，然后我就跟他们一起祷告，分享神的话语。 Nomor saya disimpan oleh dia, pas kemarin siang jam 11, istrinya telepon saya 2 kali. 我把我的电话给了他们，然后呢，昨天我就收到他的妻子打了2次的电话给我。 Saya sedang persiapan khotbah ini dan membaca merenungkan melihat telepon itu saya telepon balik. 刚好我正在预备讲章，看到他打电话，我就打回去给他。 Ternyata istrinya ini sendiri di rumah sakit dan dia dalam kebingungan karena suaminya sedang dioperasi, 8 kantong darah sudah habis. 原来当时这个做妻子的她非常的迷茫，她在医院，她的丈夫刚刚动手术，而且已经输了8个袋子的血。 Rupanya kakinya yang bengkak dari 2016 saya datang itulah yang berakibat dengan kondisi kemarin terjadi. 原来当时我去看她的时候，她的脚肿，然后直到那几天就是她要动手术。 Dalam ketakutannya dia berkata, "Kakak tolong doakan saya sendiri di sini." 她非常的害怕，所以她在祷告，她就在电话中告诉我要我为她祷告。她非常的孤独，非常的害怕。 Saya tanya saudara-saudara yang lain datang, katanya tidak ada saudara-saudara saya yang datang. 我就问她是不是你的家人亲戚有人来看你呢？她说没有。 Saudara saya berdoa buat dia kemarin siang. 所以呢，昨天中午呢，我就为她祷告。 Lalu dia mengungkapkan terima kasih, kakak saya merasa lebih baik. 然后她就跟我说谢谢，因为我感觉到比较好受了。 Tetapi saya harus katakan bahwa ungkapan dia merasa diri lebih baik tidak berarti hatinya itu sedang menderita dan bergumul. 虽然她跟我说她已经觉得比较好了，我也还是感觉到她的心里有很大的挣扎。 Rasanya memang sulit dan pedih sekali melihat dan mengalami kenyataan yang demikian. 当我们面对一个现实在我们面前，我们感觉到非常的难接受。 Tetapi tidak berarti saudara-saudara di tengah-tengah hal seperti itu kemudian ia harus meninggalkan atau berpaling dari Tuhan. 但是即使在那么样痛苦的情况中，他也并不是说要离开神，然后放弃了他的信仰。 Rasanya saya ingin bertanya pada Tuhan, kenapa harus semua ini terjadi? Hendaknya Tuhan memberikan yang terbaik
Artinya tidak ada penderitaan yang demikian. 有的时候呢，我也很想问神，为什么要让这些事情发生？就是可以的话，让他不需要那么样的痛苦。 Tetapi tidak demikian, saudara-saudara, inilah perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia di tengah dunia ini. 但是神本来就允许我们活在世界上面对苦难， Jatuh bangun, susah senang, pergumulan dan penderitaan akan terus kita jalani sepanjang kita menetap di muka bumi ini. 活在这个世界上一生当中，我们就会面临这些伤心、痛苦、喜乐各种事情。 Keluh kesah, badai, air mata, sakit, berbagai pergumulan akan dapat datang silih berganti. 我们可以不断的面对各种各样的挣扎、眼泪与喜乐。 Tuhan tahu semua itu dan Dia menginginkan hanya satu, bahwa kita tidak pernah kecewa dan menyangkali Dia. 神知道这些事情我们将会遭遇，但是他有一件事情要我们记得，我们不要放弃依靠他。 Saudara, saya pikir Bapak Ibu dan saya adalah orang-orang yang juga tahu hal ini. 我想我们每一个人都很清楚理解这件事情。 Kita jujur di hadapan Tuhan bahwa kita adalah orang-orang yang juga tidak lepas dari badai hidup itu sendiri. 我们每一个人在神的面前都不会说没有经历生活上的风浪。 Kadang kita sesak, kadang kita tertekan, kadang kita bergumul, kadang kita ingin berteriak. 这些挣扎、这些负担、这些重担压在我们身上，使得我们有的时候很想喊叫出来。 Tetapi di dalam semua itu, saya pikir setiap kita adalah orang-orang yang tangguh dan kuat. 可是面对这一切的经历呢，我相信我们每一个人都能够成为有 Di dalam semua itu kita akan berkata seperti Paulus berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Tuhan, sumber kekuatan. 我们也可以坚强，也当然能够像保罗一样的说，一切靠着主的力量，我凡事都能够担当得起。 Saya pikir di dalam semua itu, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Allah, bukan? 也让我们永远的不要离开上帝。 Ada amin. 这不是赞同我讲的。 Sekarang Bapak Ibu lihat kiri kanan, bilang kepada yang duduk, saya percaya kamu tidak akan pernah meninggalkan Tuhan, meski hidup ini sulit dan susah. 告诉你旁边的人，虽然生活上非常的困难，你也永远不要离开上帝。 Saudara, Yesus Kristus telah membuktikan hal itu ketika Ia meminum cawan yang pahit ini. 耶稣基督他自己为我们接受了苦悲，他也经历了苦难。 Ia ingin keluar dari penderitaan itu dan minta kepada Bapa, angkat cawan ini. 虽然他也曾经在祷告中挣扎求神，让他不需要接受苦悲， Tetapi nyatanya dia sudah menjadi manusia. Papanya mendorongnya masuk lewat jalan yang paling berat sampai dia meminum cawan yang akan kita terima sebagai simbol. 可是他道成肉身，本来就是被差派来要代替我们接受这些罪的刑罚。 Maka marilah setiap kita di hadapan Tuhan Allah berkata demikian. 所以但愿我们每一个人在神的面前如此说： Bahwa meski hidup ini getir sekalipun, Engkau tak pernah kutinggalkan, ya Tuhan. 虽然这个生活非常的困难，非常的沉重，可是我永远都不要离开上帝。 Meski hidup ini tidak seperti yang saya harapkan, tetapi Engkau adalah tetap Tuhanku dan Allahku. 虽然这个生活有许多不如意的事情，可是你仍旧是我的上帝，是我的依靠。 Bapak Ibu, lagu ini banyak perkara adalah lagu yang memberkati saya juga. 这首诗歌呢，也经常成为我的祝福。有许多的事情我都会面对的，那支诗歌的题目。 Kita akan menyanyikan lagu ini, Allah peduli. 我们来 Banyak 唱， perkara yang tak dapat ku mengerti. 有许多的事情我不理解，可是神却顾念这一切。 Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang kusimpan, satu perkara yang kusimpan, yang kusimpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi,
tiada satu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli, Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya minta yang wanita saja, banyak perkara. Yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi? Di dalam kehidupan ini, yang pria bersama-sama, satu perkara yang kusimpan, satu perkara yang kusimpan dalam hati. Tiada satu pun kan terjadi, tiada satu pun kan terjadi. Tanpa Allah peduli, tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah sama-sama. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti, sebab Allah mengerti. Mari setiap kita dengan menundukkan kepala, kita berdoa secara pribadi. Kita minta Tuhan kuatkan dan teguhkan. Banyak perkara, banyak pergumulan yang kadang kita tidak mengerti. Getirnya kehidupan ini, Allah masih ada dan Dia ada selalu. Mungkin hari ini engkau dan saya merasa senang, diberkati, sukses dan bahagia. Terkesan itu sudah oke. Tetapi jangan lupa pertolongan Tuhan pada saat tersebut tidak berarti Tuhan menolak satu fakta yang Ia telah taruh di muka bumi ini. Selama manusia hidup, maka akibat dari kejatuhan di dosa itu, manusia akan mengalami jatuh bangun. Seorang bisa sembuh dari sebuah penyakit yang menakutkan, namun di kemudian hari bisa mengalami penyakit yang sama. Seorang bisa mengalami mujizat Tuhan hari ini, tetapi di waktu yang akan datang akan terjadi hal yang mengerikan juga. Itu adalah bahasa hidup kita. Itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Mereka yang mengalami pemulihan dari Tuhan di waktu itu juga mengalami penderitaan di kemudian hari dan meninggal. Maka Tuhan meminta kepada kita satu hal. Di dalam semua itu, berbahagialah engkau yang tidak kecewa dan menolak Aku. Dia adalah Allah yang mengerti dan Allah yang peduli. Tuhan, di hadapan hadirat Dikau, hamba berdoa untuk seluruh jemaat di pagi hari ini. Terima kasih untuk bentangan firman-Mu yang Kau hadirkan kepada setiap kami, boleh melewatinya. Hidup dalam hitungan puluhan tahun ini, ada banyak getir, pahit, perih, pedih, sakit yang kami alami. Baik itu dari pasangan kami, dari teman kami, dari saudara seiman,
sama-sama sepelayanan, teman sekantor, relasi-relasi sosial yang lain. Bahkan juga mungkin banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami dan pergumulan-pergumulan. Mungkin juga ada ketakutan-ketakutan terhadap sakit penyakit yang kami alami hari ini. Bahkan kami takut juga dengan maut hari esok. Kami bingung dan kami merasa tidak mampu. Tetapi biarlah hari ini menjadi tonggak yang baru dalam perjalanan hidup kami, bahwa kami tidak akan undur dan tidak kecewa kepada Dikau. Kami akan tetap menjalaninya, sebab Engkau satu-satunya Tuhan kami yang tak tertandingi, yang telah menghidupkan kami dari dosa itu. Di dunia yang sementara ini, kami akan lewati satu waktu, kami bebas dari seluruh sakit hati, bebas dari seluruh pergumulan jasmania ini, bebas dari seluruh penderitaan. Hidup bersama denganmu dalam kerajaan yang kekal. Teguhkan dan kuatkan setiap kami. Syukur atas firman-Mu ini Bapa. Doa ini yang jauh dari sempurna, kami landaskan demi Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat hafalan untuk dihafalkan di rumah dari respon firman Tuhan pada pagi hari ini, dari Matius 11 ayat yang ke-28. 弟兄姐妹，今周背的经文是从马太福音11章第28节。 Kita akan baca bersama-sama pertama dalam bahasa Indonesia dari alamat ayatnya terlebih dahulu. 1, 2, 3. Matius 11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. 马太福音11章28节：凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就是你们的安息。 Jemaat sekalian diundang